Okey, Datuk. Mesyuarat Agung UMNO bahagian-bahagian seluruh negara ditunda. Apa komen Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini menyala ke tak menyala ni? Okey, menyala. Hari ni kita, ni berapa bulan? Hari ini 2 Oktober 2020. Jadi hari semalam kita mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO bahawa Perhimpunan Agung UMNO ditunda kerana COVID. Yang ini saya seronok dengar lah kan. Bila buat pilihan raya tak ingat dunia kan. Betul. Saya cakap terus terang lah ini sepatutnya mesyuarat agung ni boleh diteruskan macam biasa. Ini bukan pasal COVID. Betul kita sekarang berhadapan dengan COVID, itu saya tak nafikan. Tetapi masalahnya orang-orang politik ni lebih banyak membuat keputusan untuk membatalkan sesuatu. Ini bukan cerita pasal nak batalkan Perhimpunan Agung je ni. 1-2 hari lagi negara akan ditutup untuk menyelamatkan tengkuk orang politik. Saya terus terang saya nyatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Zaid Hamidi untuk menunda Mesyuarat Agung UMNO lebih kepada nak memastikan tidak ada sebarang usul di peringkat UMNO bahagian untuk mendesak supaya diadakan Perhimpunan Agung Khas bagi membincangkan tentang kedudukan UMNO di dalam Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional. Ini lebih. Yang kedua, dia bimbang takut Mesyuarat Agung bahagian akan digunakan bagi memastikan desakan-desakan yang mungkin timbul semasa Mesyuarat Agung bahagian ini berlaku untuk mendesak beliau meletakkan jawatan. Jadi saya nampak lebih kepada keputusan politik berbanding dengan keputusan untuk menghentikan ini kerana COVID. Saya cakap terus terang, ini bukan kali pertama. Sama juga dengan dulu bila COVID ni mula melanda negara. Saya menyatakan dengan jelas bahawa sepatutnya diwajibkan penggunaan mask. Kenapa mask? Kerana penyakit ni datangnya punca dia daripada si pembawa itu bercakap, air liur dia keluar, dia bersin ataupun dia batuk. Barulah wabak ataupun virus ini boleh keluar daripada mulut si pembawa. Tapi kalau kita pakai mask, sudah pasti ianya akan dapat dibendung. Tapi kalau tak pakai mask, kalau orang tu batuk atau bersin, dia tutup mulut, tangan dia akan tercemar. Apa dia pegang semua, maka akan tercemar. Tapi bila kita sarankan supaya pemakaian mask ni diwajibkan, mereka tak nak buat. Sehinggalah bila dah berada di dalam satu keadaan kerajaan selesa, tidak ada lagi undi tak percaya yang akan mengganggu-gugat kedudukan mereka, barulah diwajibkan mask. Jadi sekarang ni saya cakap terus terang, saya ragu-ragu. Dan hari ini kita tengok dalam keadaan Muhyiddin sudah berada di hujung tanduk. Bila mana Anwar mahu mengadakan mahu melakukan perkara yang membawa kepada pertukaran kerajaan, maka sekali lagi mereka menjadi panik. Sekali lagi tiba-tiba negara ini seolah-olah berada dalam keadaan yang betul-betul bimbang, membimbangkan. Saya bukan nak kata saya tidak percaya dengan angka-angka yang dipertontonkan, tetapi saya muskil kenapa dari awal mereka tidak mewajibkan penggunaan mask.
Dan bila di penghujung kita tengok di penghujung PKP barulah penggunaan mask itu diwajibkan. Jadi ini menimbulkan ketidakpercayaan orang ramai terhadap kerajaan yang sedia ada. Dan hari ini juga kalau kita tengok mereka sekali lagi nak menggunakan, kerana mereka cuba nak menunda sidang parlimen yang akan datang ni, kerana bimbang jika berlakunya sidang parlimen maka akan berlakunya pembentangan belanjawan. Bila bentang belanjawan maka akan berlakunya tidak cukup undi untuk meluluskan belanjawan. Maka itu secara tak langsung menunjukkan bahawa sokongan terhadap Muhyiddin akan hilang majoriti di parlimen. Jadi saya mula meragui apa yang cuba mereka lakukan ni. Kalau mereka serius mahu menghentikan coronavirus, maka tidak sewajarnya mereka ni membenarkan pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri yang berpunca daripada tindakan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin yang melakukan cubaan untuk merampas kuasa daripada Syafiq Abdal. Kalau itu tidak berlaku, maka tidak akan ada pilihan raya kecil. Jika pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di negeri Sabah tidak berlaku, maka wabak ini sudah pasti tidak menular sekali lagi. Jadi saya masih lagi beranggapan bahawa ada udang di sebalik batu apabila mereka berada dalam keadaan terdesak hari ini. Kita tengok hari ini Muhyiddin sudah mula mencari Syafiq Abdal. Dia sudah mula nak cuba tarik undi daripada Syafiq Abdal ini. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Muhyiddin sebenarnya tidak meletakkan kesihatan orang ramai rakyat Malaysia ni berada di tempat yang lebih utama, tetapi lebih memikirkan tentang soal keselamatan kedudukan politik dia sebagai Perdana Menteri. Ini saya punya pandangan lah. Sama juga dengan Zahid. Bila dia dah berada dalam keadaan yang hari ini gelombang kebangkitan ahli-ahli UMNO ini untuk menentang beliau, untuk menyingkirkan beliau sudah mula nampak dia punya baranya, cepat-cepat dia padamkan kemarahan dan kebangkitan ahli-ahli UMNO ini dengan menunda. Sedangkan ianya masih boleh diteruskan dengan pelbagai cara yang mematuhi SOP. Tak ada masalah. Selama hari ini kita boleh buat banyak program dengan mematuhi SOP, tidak ada masalah. Kenapa hari ini kita demi nak menyelamatkan politik kita nak seksa rakyat, duduk di rumah, tak ada pendapatan, tak boleh cari makan. Bila tak boleh cari makan untuk rakyat ni, saya nak beritahu, bila rakyat tak boleh keluar cari makan, tak boleh bagi makan anak, last kali mati juga. Bukan kena coronavirus dia mati ni. Tak boleh bagi kita duduk, kita turun. Bila kita bagi bantuan kan, kita tengok macam mana keadaan orang yang memerlukan bantuan. Dan banyak lagi beratus, beribu orang yang kita tak boleh nak sampaikan bantuan, yang tak dapat bantuan. Jadi nak ulang benda yang sama, sedangkan patut difokuskan kepada benda yang betul-betul boleh mencegah penggunaan mask dan sebagainya. Yang ini sepatutnya diperkuat kuasakan. Bukan dengan menghentikan sidang parlimen, menghentikan sebarang bentuk perjumpaan politik bagi memastikan Perdana Menteri punya kedudukan itu terus kekal di tangan Muhyiddin. Bukan macam tu cara dia. Okey, Tok. Berkenaan dengan tadi pilihan raya negeri yang Sabah yang baru berlalu. So, kita lihat pengundi, terutamanya pengundi Cina lah, masih menolak BN. Apa komen Datuk signifikan dengan apa yang berlaku sekarang ni selepas pilihan raya Sabah? Okey, kalau kita tengok pengundi Cina ni memang saya tengok merosot balik. Kalau kita tengok lepas pilihan raya kecil di Tanjung Piai. Tanjung Piai ni kita tengok pengundi India, pengundi Cina banyak yang sudah balik semula ke Barisan Nasional.
Begitu juga dengan Kimanis. Kalau kita tak ada sokongan daripada China dan India, kita tak boleh dapat menangi Kimanis itu sendiri. Tetapi bila wujud kerajaan Bumiputera, ini yang dia orang panggil kerajaan Bumiputera, kan? So dilihat seolah-olah macam kerajaan baru yang diwujudkan ini lebih mementingkan golongan Bumiputera dan mengenepikan yang bukan Bumiputera. So ini secara tak langsung menyebabkan, kalau kita tengok orang-orang India, orang Cina yang dulu sudah pun kembali menyokong Barisan Nasional, apabila kita dilihat mengesampingkan meminggirkan Okay. bila kita dilihat seolah-olah mahu meminggirkan bangsa-bangsa lain ni dengan mewujudkan pakatan politik yang lebih menjurus kepada pakatan politik Bumiputera, maka ini menyebabkan banyak yang lari semula. Dan kalau kita tengok keputusan yang diperolehi oleh MCA di Sabah berada di tahap yang sama seperti mana pilihan raya umum yang ke-18, kan? Sedangkan MCA sudah bertindak cemerlang ketika berada di Tanjung Piai. Jadi saya merasakan kini sudah tiba masanya Barisan Nasional itu sendiri dia kena fokus kepada BN Direct Membership. Kalau kita tengok BN Direct Membership, sebelum ni mereka sudah mewawarkan siapa yang contohnya lah, ada orang dia boleh terima BN tapi dia tak boleh terima UMNO. Mereka boleh terus masuk ke BN membership, Direct Membership. Ada orang dia boleh terima BN tapi dia tak boleh terima MIC. Tak boleh terima MCA. So kalau kita buka BN Direct Membership ni, dan BN pun dah mewawarkan BN Direct Membership ni, dan kita perkukuhkan lagi dengan kelab sahabat Barisan Nasional, saya yakin kita boleh dapat sokongan daripada kaum India dan Cina balik. Tetapi kita kena nampak bahawa BN ini benar-benar multiracial, dan jangan hanya kita fokus kepada memperjuangkan nasib hanya sesuatu kaum saja. Maknanya kita juga kena dalam masa sama kita jaga tentang hak istimewa Melayu, kita jaga tentang kedudukan agama Islam, tentang kedudukan bahasa Melayu, tentang raja-raja Melayu. Tetapi dalam masa yang sama kita juga jaga kepentingan kaum-kaum lain, khususnya melalui penggalakan mereka-mereka yang tidak berparti ini untuk menyertai BN Direct Membership, kan? Saya yakin ada setengah-setengah orang dia tak nak masuk parti-parti dalam komponen, tapi dia nak bersama dengan BN. Adakah mereka ni tak boleh dijual ataupun tak boleh kita letak sebagai calon? Kalau kita tengok di Sabah contohnya, Datuk Seri Saleh Sheikh Keruak, dia tidak diterima dalam UMNO lagi, kan? Tetapi dia diterima sebagai calon BN. Maknanya walaupun dia tu bukan ahli UMNO, tetapi dia calon BN yang diketengahkan oleh BN, tetapi dia boleh menang. Dan menang dalam keadaan selesa. Diterima oleh akar umbi. Okey. Okey Tok, soalan terakhir Tok. Ini soalan panas sikit. Ya. Semacam akan ada gelombang baru. Ni Kemula Anwar Ibrahim ni nak buat kerajaan baru Tok. Betul ke Anwar ada cukup nombor ni Tok? Dia kalau nak tahu Anwar cukup nombor tak cukup nombor, kita jangan tengok ke Anwar Ibrahim tu, kan? Anwar punya nombor ada 105. Nombor 1 kita tengok, dia kata dia ada 123. Kalau daripada 105 boleh jadi 123, berapa penambahan tu? Lebih kurang dalam 18, betul tak? So 18 ni mendatang, siapa yang boleh menyumbang 18 kursi kepada Anwar Ibrahim? UMNO. Jadi kita kena cek, UMNO ni betul ke 18 orang ada tendensi untuk
bersama dengan Anwar. Kan? Ya. Ini pertama, indikasi dia. Kita tengok UMNO. Dan kita tengok Presiden UMNO sendiri telah mengesahkan bahawa ramai wakil rakyat BN bersedia untuk memberikan sokongan kepada Anwar. Cuma saya husnuzon, saya yakin bahawa ini lebih kepada bukan nak angkat Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi lebih kepada mahu supaya kerajaan dibubarkan dan membawa kepada pilihan raya umum yang baru, pilihan raya umum ke-15 selepas Covid ni lah, selepas Covid. Maknanya kalaupun gerakan tu dilakukan sekarang, tidak bermakna pilihan raya perlu dilakukan sekarang. Ya, betul. Bila katalah Anwar kata dia ada 1, 2, 3, maka tuanku pun panggil Anwar. Bila diminta untuk Anwar buktikan, Anwar akan tunjukkan SD. Bila dilihat SD ni, tuanku ada hak untuk panggil semua 123 yang kononnya sudah menyokong Anwar. Ketika itulah wakil-wakil rakyat daripada wakil-wakil rakyat daripada bro. Wakil-wakil rakyat daripada daripada BN ini, ketika itulah mereka boleh menyatakan bahawa mereka mahu parlimen dibubarkan. Dan jika Anwar ketika itu tak cukup 112, Muhyiddin dah pasti akan hilang 112. Sebab sekarang ni dia cuma ada 113 orang. 113 orang, kalau tolak dengan Zahid, tolak dengan Datuk Najib, tolak dengan Nazri Aziz, yang sudah pun menyatakan membuat kenyataan, maka dia dah tak ada majoriti. Dia dah terang-terang bukan lagi Perdana Menteri kita. Dia sudah hilang majoriti. Yang menyelamatkan dia sekarang ni ialah Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang di-Pertuan Agong sekarang ni berada di IGN. Selagi Yang di-Pertuan Agong tak berjumpa dengan Ibrahim, selamatlah kedudukan Muhyiddin Yassin. Tetapi hakikat dan realiti dia, Muhyiddin bukan lagi seorang Perdana Menteri. Dia sudah hilang majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen. Cuma benda tu sekarang ni tak boleh nak dibentangkan di parlimen. Nak tahu benda tu, kalau tuanku tak terima Anwar menghadap kerana dia masih lagi di IGN, kita takkan tahu sama ada benar atau tidak Anwar ada lebih daripada 112. Nombor 2, kalaulah Muhyiddin ni dia teruskan dengan hasrat dia untuk buat PKP, maka sidang parlimen juga akan ditangguhkan. Sekali lagi, maka nyawa dia akan selamat. Yang ini yang saya tak kalau dia betul-betul ikhlas buat PKP ni untuk menjaga kesihatan rakyat, saya boleh terima. Tapi kita bukan bodoh, kan? Macam mana dia paksa orang duduk kat rumah tapi tak boleh wajibkan orang pakai mask. Itu sendiri kita boleh fikir. Kalau dia nak turun dengan mendadak, daripada awal lagi dulu PKP, dia dah wajibkan pakai mask. Orang lebih rela beli mask tu daripada tak boleh keluar cari makan. Sengsara. Saya nak beritahu kesan daripada, walaupun dia bagi moratorium 6 bulan, tetapi kesan akibat tak boleh kerja, akibat bisnes tutup, akibat orang hilang pekerjaan, ekonomi lumpuh pun. Moratorium dah habis. Dan yang kedua, kalau kita tengok, senang je nak ukur. Kalau Anwar ni tak cukup numbers, Muhyiddin pun tak pergi cari Syafiq Hamdal. Betul tak? Betul. Kenapa dia nak cari Syafiq Hamdal? Sebab nak cover kehilangan yang daripada kelompok UMNO. Muhyiddin dipegang polis Hamzah Zainuddin pegang. Polis ada special branch yang menjaga tentang politik. Dia tape semua sekali rakaman. Saya punya pun kadang-kadang bila saya tengok, orang call saya tak boleh masuk. Jadi kalau orang call ni tak boleh masuk ni, kena tahu bukan saya online tau. Saya nak call orang pun dia tulis you are on another call. Sebab apa tau? Sebab dia tap kita punya tu. Dia gunakan kita punya telefon tu sebagai mikrofon. Senang je. Kalau misalnya Anwar ni bukan ancaman, Anwar tak ada numbers,
Muhyiddin tak sibuk pergi cari Syafiq Hamdan. Itu je. Betul. Mudah. Betul. Ya. Betul. Okey. Okey. Terima Simple kasih, je ini lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.